Kundasang terletak dalam banjaran Croker yang mempunyai ketinggian sekitar 4,000 hingga 6,000 kaki. Berlatar belakangkan pemandangan Gah Gunung Kinabalu, Kundasang yang terletak di kaki gunung ini terkenal sebagai hub pengeluaran sayur-sayuran hawa sederhana di negeri Sabah. Namun, langit tidak selalunya cerah. Aktiviti pengeluaran sayur yang rancak terpaksa dihentikan selepas kerajaan mengumumkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP 1.0 untuk mengekang penularan jangkitan COVID-19 pada bulan Mac tahun 2020. Perintah Kawalan Pergerakan menyebabkan penutupan dan sekatan sepenuhnya terhadap hampir semua aktiviti di seluruh Malaysia. Rentetan daripada itu, komuniti yang terjejas telah meminta pihak Universiti Malaysia Sabah UMS untuk memberikan sumbangsaran bagi menguruskan hasil pertanian yang mengalami lambakan pada ketika itu. Semasa berlakunya pandemik COVID-19, kita diarahkan untuk tidak boleh untuk bergerak ke mana-mana lah, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi apa yang berlaku di Kundasang ialah hasil pertanian tidak dapat dijual. Jadi para petani di Kundasang itu meminta bantuan daripada Universiti Malaysia Sabah untuk menangani masalah hasil pertanian tidak dapat dijual. Jadi saya sebagai penyelidik dan juga saintis sosial, saya memikirkan apa yang boleh kita angkat daripada kearifan tempatan untuk dijadikan sebagai satu inspirasi untuk memproses hasil pertanian yang tidak terjual di Kundasang. Inovasi ini dibangunkan oleh sekumpulan pakar penyelidik dari Universiti Malaysia Sabah dan diketuai oleh Profesor Madya Dr. Jury Foo, iaitu pensyarah di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Jadi apa yang dilakukan oleh Universiti Malaysia Sabah ialah kami merangka beberapa kaedah sama ada untuk memproses dan juga menjual hasil pertanian tersebut dengan pelbagai cara, antaranya ialah memproses hasil pertanian menjadi makanan, yang salah satunya ialah serunding kubis yang dapat kita lihat di pasaran tempatan sekarang ini. Menurut Profesor Madya Dr. Jury, selain daripada kumpulan pakar penyelidik UMS, penyelidikan inovasi serunding kubis tersebut telah melibatkan 5 orang informan yang terdiri daripada pengusaha serunding kubis RH yang berlokasi di Ranau, pengusaha serunding kubis Dapur Ida, pengusaha serunding kubis Sabah, pengusaha serunding kubis Kundasang dan pengusaha serunding kubis Umi Irsa. Inovasi serunding kubis ini bukan sahaja menjadi alternatif bagi mengoptimumkan kearifan tempatan dalam menguruskan sumber pertanian yang mengalami masalah lambakan kerana tidak terjual, namun turut memberikan manfaat yang besar kepada komuniti terlibat. Sebenarnya idea ini tercetus bukan sahaja daripada diri saya sendiri, tetapi dengan kerjasama komuniti. Apabila mereka memberikan maklum balas tentang idea menghasilkan serunding kubis ini secara dalam talian, ramai sebenarnya dalam kalangan komuniti yang memberikan maklum balas, menunjukkan hasil mereka dan sama-sama bekerjasama dengan Universiti Malaysia Sabah sebagai wanita perintis menghasilkan serunding kubis ini. Penyelidikan dan inovasi serunding kubis secara berterusan yang dilakukan oleh Universiti Malaysia Sabah diketuai Profesor Madya Dr. Jury Foo bukan sahaja membawa kepada peningkatan kualiti produk secara berkekalan, malah meningkatkan keupayaan komuniti dengan mempelbagaikan pengeluaran produk dan meneroka pembuatan produk baharu.
Universiti Malaysia Sabah bertuahlah kerana sebenarnya komuniti memberikan komitmen yang penuh dalam proses penghasilan serunding kubis ini. Ya, UMS menyediakan idea, bimbingan, saranan dan juga membuka peluang kepada komuniti rintis ya untuk menghasilkan serunding kubis ini. Tetapi dalam masa yang sama, komuniti juga menunjukkan komitmen yang penuh menggunakan modal sendiri, meluangkan masa untuk menghasilkan serunding kubis yang lebih baik. Pihak UMS bekerjasama dengan kami, yaitu dengan memberi cadangan, idea, dan bagaimana untuk meningkatkan serunding kubis lebih berkualiti. Puan Rojalia Hanti dari Kampung Libang Ranau merupakan salah seorang daripada komuniti perintis yang terlibat dalam pengeluaran produk serunding kubis. Serunding kubis ini bermula pada PKP kita yang pertama, yaitu tahun 2020, kalau tidak silap saya bulan April. Bermula kami dapat idea itu melihat perkongsian Dr. Jurifu dari UMS tentang bagaimana kubis boleh dibuat serunding selain dari yang kita masak seperti biasa. Dan disitulah tercetus idea lah buat serunding. Jadi kebetulan masa itu di Ranau lambakan sayur-sayuran, terutama sayuran kubis lah. Sejak mula beroperasi pada awal tahun 2020, rutin harian Puan Rojalia bermula dengan mengambil bekalan kubis daripada pembekal di sekitar Pekan Kundasang mengikut jumlah permintaan daripada pelanggan. Bekalan kubis selalunya kita ambil sendiri di Kundasang untuk menjamin kita punya kubis yang kita pilih itu betul-betul yang berkualiti. Dan selalunya kubis kita ambil dalam 200 ke 500 kg setiap kali ambil lah. Bekalan kubis tersebut kemudiannya dibawa balik ke rumahnya untuk diproses menjadi serunding kubis. Proses pembuatan serunding kubis ini bermula dari kita membersihkan sayur kubis itu, kita cuci dengan air yang bersih dan kemudian kita rendam dengan air garam dalam beberapa menit untuk memastikan tidak ada bahan-bahan kimia ataupun racun. Kemudian kita hiris halus-halus, kemudian kita goreng dengan minyak yang banyak. Kemudian kita keringkan dan sedia untuk dipacking lah. Walaupun bermula sekadar untuk suka-suka, namun sambutan yang diterima daripada komuniti sangat menggalakkan.
Tempahan bukan saja diterima dari daerah Ranau, malah sehingga ke semenanjung Malaysia. Walaupun demikian, menurut Puan Rojalia, pembungkusan produk serunding kubis merupakan antara cabaran yang dihadapi pada ketika itu, terutamanya apabila menerima tempahan dari luar daerah. Antara cabaran paling saya tidak lupa sepanjang menghasilkan produk serunding ini ialah masa mula-mula kita menghantar ke Semenanjung. Masa itu kita packing dalam bekas dan kita wrap dengan selotip. Dan sampai di sana pada masa itu kan kita punya penghantaran ikut giliran. Jadi sampai di sana kita punya produk sudah luput tarik. Selain pembungkusan, cabaran utama yang dihadapi ialah serunding kubis yang terlalu berminyak kerana digoreng dengan menggunakan minyak dalam kuantiti yang banyak. Makanan berminyak mempunyai kandungan lemak yang tinggi. Pengambilan secara berlebihan boleh menjejaskan kesihatan dan mengundang pelbagai penyakit. Selain risiko terhadap kesihatan, serunding kubis juga didapati tidak boleh bertahan dalam jangka masa yang lama, terutama untuk memenuhi tempahan dari semenanjung Malaysia. Memikirkan masalah-masalah tersebut, Puan Rojalia bersama-sama dengan pasukannya berjaya mencipta mesin pengering yang digunakan untuk mengeringkan kubis yang telah siap digoreng. Produk serunding ini juga menghadapi masalah dari segi ketahanan. Sebab kami tidak ada mesin untuk mengeringkan minyak. Sebab itu tercetuslah idea untuk mencipta sendiri mesin pengering minyak supaya serunding kubis kami lebih tahan dan berkualiti. Setelah beberapa lama menggunakan mesin pengering buatan sendiri, kini Puan Rojalia dan pasukannya mampu tersenyum kerana memiliki sebuah mesin pengering minyak yang diberikan oleh Jabatan Pertanian. Mesin pengering minyak tersebut telah membantu memperbaiki kualiti dan menghasilkan serunding kubis yang lebih sihat, kering dan rangup. Dengan jumlah jualan yang semakin hari semakin meningkat, perusahaan serunding kubis yang dimiliki Puan Rojalia ini kini mempunyai seramai 8 orang tenaga kerja yang terdiri daripada golongan wanita. Dalam hal ini, penglibatan wanita dalam aktiviti keusahawanan telah memberikan manfaat khususnya dari segi pemerkasaan wanita sebagai ahli dalam sesebuah komuniti. Seperti yang kita lihat ya di Kampung Libang Ranau, para pengusaha dan juga wanita yang terlibat dalam penghasilan serunding kubis adalah golongan wanita yang pada PKP ataupun pada waktu Perintah Kawalan Pergerakan itu tidak mempunyai peluang pekerjaan ataupun peluang untuk mendapatkan pendapatan. Jadi serunding kubis ini telah membantu mereka sedikit sebanyak, memberikan peluang ya mereka untuk mendapatkan pendapatan. Manfaat daripada projek ini ialah sebagai salah satu punca pendapatan kami dan juga memberi peluang pekerjaan kepada saya dan komuniti di kampung lah. Alhamdulillah, manfaat yang kami dapat daripada proyek ini, dia membantu saya dan kawan-kawan yang
lain yang serumah tangga dalam menjana pendapatan dan ekonomi keluarga. Alhamdulillah, proyek ini memberi peluang yang sangat baik kepada saya khususnya, yaitu memberi pekerjaan sampingan sekaligus menambah pendapatan untuk kami sekeluarga. Projek Serunding Kobis telah mendapat beberapa pengiktirafan di peringkat tempatan dan global, antaranya pingat emas dalam National Innovation and Invention Competition through Exhibition Compex, anjuran Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Polimas pada tahun 2021. Selain itu, projek ini juga telah merangkul pingat gangsa dalam International Virtual Educational Invention, Innovation and Design Competition 2020 dan juga pingat gangsa dalam Expo Kecemerlangan Reka Cipta Universiti Malaysia Sabah atau Expo Cipta UMS. Manakala baru-baru ini, satu lagi anugerah yang berjaya diraih ialah pingat emas dalam persidangan dan Expo Ciptaan Institusi Pengajian Tinggi Antarabangsa atau Pencipta 22 anjuran Universiti Malaysia Kelantan. Ini menunjukkan bahawa wanita mampu mencapai kejayaan dengan adanya sokongan bimbingan dan suntikan idea, menjadikan mereka lebih kreatif dan bermotivasi. Manakala pewujudan pasaran serunding kubis secara meluas dalam talian dan sebaliknya membuktikan bahawa wanita mampu mencipta perniagaan. Selain daripada itu, pasaran ini turut membuktikan wanita memainkan peranan dalam membantu memperbaiki kehidupan komuniti melalui penyediaan peluang pekerjaan dan sumber pendapatan. Harapan kami moga produk serunding kubis ini mendapat sambutan dan boleh dipasarkan ke antarabangsa. Harapan saya secara pribadi, saya boleh membawa lebih ramai ahli komuniti untuk sama-sama memajukan produk serunding kubis ini. Sebagai penyelidik, kami di Universiti Malaysia Sabah sentiasa berharap agar apa yang dicetuskan melalui penyelidikan dan pembangunan di Universiti Malaysia Sabah seperti produk serunding kubis ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Dan harapan saya kepada perintis ataupun pengusaha serunding kubis ini agar mereka akan terus dapat memberikan komitmen, bukan sahaja meluaskan pasaran mereka, tetapi terus menghasilkan serunding kubis yang bermutu dan juga berkualiti sesuai untuk digunakan oleh masyarakat secara keseluruhannya.